Salam sejahtera, nama saya Ron Mutiara Nibin, nomor 07 DLI 18F 2001. Hari ini saya akan membentangkan dan menerangkan tentang latihan industri yang saya jalani selama 20 minggu di Sabapot Sdn Bhd. Selama saya menjalankan latihan industri di Sabapot, banyak pengalaman yang saya pelajari. Antaranya adalah latar belakang syarikat. Sabapot ini merupakan syarikat yang dikawal oleh kerajaan, tetapi telah diswastakan pada tahun 2004 lah. Untuk yang slide pertama ini saya telah siapkan lah. Slide pertama ini dia lebih kepada objektif latihan industri. Jadi apakah objektif latihan industri ini? Yang pertama adalah memberi pendedahan. Bermaksud latihan industri ini memberikan pendedahan lah kepada pelajar-pelajar yang ingin mempelajari tentang pekerjaan selepas sekolah lah, ataupun pekerjaan selepas tamat persekolahan. Yang kedua adalah mengasah kebolehan diri. Dengan adanya latihan industri ini, pelajar boleh mengasah dan mengetahui kelebihan masing-masing lah, dan dari sana kita boleh asah diri kita sendiri sebagai pelajar yang akan bekerja pada masa akan datang. Dan yang ketiga adalah membentuk komunikasi yang baik. Dengan adanya latihan industri ini sangat membantulah untuk mengasah komunikasi yang baik kepada kepada pelajar-pelajar, terutama sekali pelajar yang banyak berinteraksi dengan customer ataupun dengan orang-orang luar ya. Dan yang kedua adalah latar belakang syarikat. Seperti yang saya terangkan tadi, bahwa Sabapot ini telah diswastakan pada tahun 2004 dan juga menyediakan perkhidmatan pelabuhan kepada pengguna-pengguna pelabuhan ya. Dan untuk setiap syarikat sudah semestinya ada misi dan visi masing-masing. Dan begitu juga dengan Sabapot. Untuk misi Sabapot ini adalah menjadi pelabuhan utama kepada negeri Sabah dan menyumbang ekonomi Sabah. Dan yang untuk visi pula adalah menjadi menyediakan perkhidmatan yang cemerlang ya. Menyediakan perkhidmatan cemerlang sepanjang masa kepada pengguna pelabuhan. Untuk yang ketiga ini adalah ringkasan aktiviti. Ini sangat menarik ya sebenarnya. Sepanjang saya menjalankan latihan industri di pelabuhan selama 20 minggu, dan banyak benda dan pengalaman yang saya pelajari lah, dan sangat penting bagi saya ya. Yang pertama adalah operasi. Untuk operasi pelabuhan ini sangat menarik ya sebenarnya. Dari kapal masuk sehinggalah kapal keluar daripada pelabuhan. Operasi dia adalah berlainan dan mengikut jenis-jenis kapal. Contohnya kapal kereta, operasi dia adalah berbeza daripada kapal yang membawa jagung ataupun dipanggil kapal bak. Untuk general cargo pula yang membawa besi-besi, operasi dia juga berlainan sedikit ya. Dan untuk yang kedua adalah dokumentasi. Untuk pelabuhan ini memang dokumentasi merupakan satu benda yang penting lah untuk melakukan transaksi ya. Yang ketiga adalah SPMS, sistem SPMS. Ini adalah benda yang saya banyak pelajari lah tentang sistem SPMS. Untuk pelabuhan Kota Kinabalu ini, diorang menggunakan sistem lah untuk melakukan sebuah kerja operasi ya. Dan yang terakhir adalah penggunaan pengurusan kemasukan kapal ya, seperti yang saya katakan tadi. Untuk kerja operasi ini mereka menggunakan sistem lah, termasuk juga untuk memasukkan kapal ke pelabuhan. Mereka menggunakan sistem, yaitu sistem Sabapot Management System, untuk memasukkan kapal tersebut ke dalam pelabuhan ya. Itu saja. Slide yang seterusnya ini dia sebenarnya sudah termasuk di slide sebelum ini, yaitu laporan teknikal. Dan laporan teknikal ini telah saya siapkan sepenuhnya lah. Antaranya adalah pengenalan tugas dan operasi kapal, operasi pelabuhan Kota Kinabalu ataupun Sabapot ini bagaimana,
dan yang kedua adalah dokumentasi, dan yang ketiga adalah jenis-jenis kapal lah yang memasuki pelabuhan Kota Kinabalu. Oke, yang terakhir adalah komen dan cadangan. Oke, untuk komen di antara komen yang saya boleh berikan adalah membantu pelajar mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Ini sudah semestinya. Dengan adanya latihan industri ini, pelajar boleh mendapat ilmu dan pengetahuan lah di syarikat-syarikat dan tempat mereka menjalankan latihan industri masing-masing yang kita boleh gunakan selepas menamatkan pengajian kita dan mencari pekerjaan pada masa akan datang. Oke, yang kedua adalah meningkatkan keyakinan pelajar. Oke, ini juga sangat penting lah, di mana sekiranya supervisor memberikan kita tugasan ataupun majikan memberikan kita tugasan, sekiranya tugasan itu kita boleh siapkan dan kita boleh selesaikan tanpa masalah. Ini boleh meningkatkan keyakinan diri kita, ya. Dan yang ketiga adalah mendisiplinkan pelajar. Ini sudah semestinya, di mana saya boleh berikan satu contoh di mana syarikat logistik ini mereka sangat menekankan tentang masa. Okay? Sama seperti di pelabuhan Kota Kinabalu, di mana setiap ejen-ejen kapal haruslah memberikan dokumen tersebut sebelum jam 9.30 pagi, ya. Sekiranya tidak, mereka akan dikenakan cas tambahan, yaitu late order. Jadi ini boleh mendisiplinkan dirilah untuk sentiasa awal, sentiasa awal datang kerja dan sebagainya. Oke, untuk cadangan pula, yang pertama adalah memberi peluang latihan kepada pelajar lain. Sepanjang saya menjalankan latihan industri di Sabah Port Senayan Berhad selama 20 minggu, saya sangat berpuas hati dengan pengalaman dan ilmu yang saya pelajari. Jadi saya sarankan kepada pelajar-pelajar yang lain untuk coba untuk melakukan latihan industri di syarikat tersebut lah. Yang kedua adalah memberi peluang pekerjaan. Sekiranya Sabah Port boleh memberikan peluang untuk melakukan latihan industri, tidak salahnya sekiranya Sabah Port memberi peluang untuk pelajar-pelajar memberi peluang pekerjaan lah pada mereka, ya. Yang ketiga adalah melakukan banyak aktiviti. Saya boleh lihat bahwa Sabah Port ni aktiviti sangat kurang lah, tapi memang dipahamkan bahwa dengan keadaan COVID-19 untuk melakukan aktiviti itu sangat sedikit sudahlah. Itu sih daripada saya. Sekian, terima kasih.